Kita dalam image hari ini berkenaan dengan tadi kita katakan macam mana kita nak tahu bahawa kadang-kadang kencing berbuih itu adalah antara simptom yang kita perlu ketahui. Betul. Bahawa kita ada sakit buah pinggang dan sebagainya. Dan hari ini kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan penyakit ini dan juga nanti kita akan mendekati salah seorang daripada pesakit buah pinggang ini bagaimana menjalani rawatan ketika PKP dan berhadapan dengan COVID ini kan? Ya, betul. Ini satu situasi yang sukar lah sebab kalau sebelum ni nak pergi dialisis dan sebagainya ada jadual tersendiri, tapi dalam fasa PKP ni, pandemik ni, bagaimana perkara itu dapat dilakukan. Okey, kita terus nak bercerita. Ini sebenarnya meraihkan Hari Buah Pinggang Sedunia. Jadi kita nak bersama dengan Datuk Dr. Zaki Murad Muhammad Zahir, pengurusi Yayasan Buah Pinggang Malaysia di talian video sekarang. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, apa khabar? Alhamdulillah baik. Ya, Datuk, terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Datuk, kalau boleh kita terus masuk tentang topik ni lah. Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Mobiliti menunjukkan prevalent penyakit buah pinggang kronik di Malaysia pada tahun 2018 meningkat 15.5% berbanding 9.1% pada tahun 2011. Ini walaupun tempoh masanya kita rasa macam panjang dan peningkatan itu tidak begitu ketara, tetapi ada peningkatan di sini. Barangkali Datuk boleh komen sedikit. Ya, terima kasih. Apa ni penyakit buah pinggang kronik ni, atau kita panggil chronic kidney disease ni, memang telah meningkat di negara ini ke tahap 15.8%. Tetapi bukan semuanya di peringkat serius. Bila kita kata chronic kidney disease ni, dia ada banyak, dia ada 5 peringkat atau 5 stages. Kebanyakannya ialah stage 1, 2, 3 yang memang ada penyakit buah pinggang, tapi function buah pinggang tu masih elok ataupun masih boleh dipertahankan. Yang kita bimbang ialah peningkatan di peringkat 5, stage 5. Peringkat 5 ni ialah sampai ke tahap ni pesakit atau individu itu perlu rawatan dialisis atau pemindahan buah pinggang. Ini yang kita bimbang dapat sekarang ini lebih kurang 50,000 rakyat Malaysia dalam rawatan dialisis dan pemindahan buah pinggang. Okey, dengan meningkatnya angka inilah secara umumnya yang kita tahu faktornya faktor gaya hidup, faktor pemakanan dan sebagainya. Barangkali ada perkara-perkara lain yang kita tidak lihat sebagai itulah antara faktor yang menyebabkan peningkatan kepada penyakit buah pinggang ini. Datuk boleh kongsikan? Ya, kalau kita lihat punca utama penyakit buah pinggang kronik ini ialah kencing manis dan darah tinggi. Jadi boleh kata 60% lebih dari pesakit yang menerima rawatan dialisis ni puncanya ialah kencing manis. Kita di Malaysia ni adalah negara yang tertinggi di dunia di mana kencing manis menjadi punca penyakit kegagalan buah pinggang. Jadi selain daripada itu ada juga penyakit-penyakit lain yang khusus pada buah pinggang. Permakanan bermain peranan dari segi dia menyebabkan darah tinggi dan juga kencing manis ni lebih tidak dapat dikawal dengan lebih baik. Okey. Jadi silakan Datuk. Jadi kalau kencing manis itu tak terkawal dan masalah kencing manis dengan darah tinggi ni ialah penyakit yang kita panggil silent. Pesakit tidak rasa simptom apa-apa. Jadi dia tak tahu dia kencing manis itu tidak terkawal, darah tinggi tidak terkawal, kecuali kalau dia pergi memeriksa darah di hospital atau di klinik. Itu yang membimbangkan. Orang tak tahu. Dia sampai ke tahap di mana ginjal dah rosak, baru mereka tahu mereka ada masalah kencing manis juga penyakit buah pinggang. Okey. Datuk, 11 Mac ni, hari ni kita meraihkan Hari Buah Pinggang Sedunia kan. Dan kalau diikutkan di Malaysia hari ini secara spesifiknya, setiap kali kita akan bercerita tentang penyakit buah pinggang, penyakit diabetes dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita lakukan untuk mencetuskan kesedaran? Sebab bila Datuk sebutkan tadi, ini penyakit yang bersifat diam, sampai bila buah pinggang gagal baru bila kita buat pemeriksaan di hospital baru kita tahu. Macam mana kita nak adakan kesedaran supaya macam setiap kali secara berkala ke ataupun bagaimana kita tahu kita perlu tengok apa yang berlaku ataupun perlu tahu apa yang berlaku pada buah pinggang kita?
Ya, penyakit hari ini ialah hari buah pinggang sedunia. Ya. Ini dah tahun ke-16 kita celebrate hari buah pinggang kedunia dan tujuan utama ialah meningkatkan kesedaran bagi orang-orang tentang penyakit buah pinggang. Jadi kalau kita ada risiko untuk mendapat penyakit buah pinggang, kita perlu membuat rawatan ataupun ujian tertentu setahun sekali sekurang-kurangnya. Baik. Umpamanya kalau kita ada penyakit kencing manis, darah tinggi, ataupun ada ibu bapa atau keturunan kita ada penyakit-penyakit buah pinggang atau penyakit kencing manis, kita perlu mengambil pendekatan untuk memeriksa diri kita setahun sekali sekurang-kurangnya. Periksa darah, periksa kencing, minta doktor ambil tekanan darah supaya kita tahu sama ada kita dah mula ada penyakit buah pinggang. Okey. Baik. Satu soalan terakhir barangkali Datuk boleh kongsikan pandangan jugalah. Misal kata seorang itu tahu yang ibu ayahnya dia ni keturunan ada penyakit berkaitan dengan buah pinggang. Tapi antara langkah yang diambil ialah menjalin gaya hidup sihat betul, tidak merokok, tidak mengambil alkohol, betul-betul makan makanan yang sihat. Adakah itu betul-betul menjamin ataupun perlu membuat pemeriksaan juga? Ia tidak menjamin tidak dapat penyakit buah pinggang, tapi dia mengurangkan risiko untuk mendapat penyakit buah pinggang. Memang cara hidup sihat itu, gaya hidup sihat itu memang kita galakkan sangat-sangat. Sebab berat badan akan turun, berhenti merokok, buat exercise selalu, itu akan mengurangkan risiko mendapat walaupun kita ada keturunannya. Okey. Baik, Datuk, terima kasih banyak atas perkongsian. Baik. Ya. Selamat menjalankan tugas juga kepada Datuk ya. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Datuk Dr. Zaki Murad Muhammad Zahir, pengurusi Yayasan Buah Pinggang Malaysia. Sebenarnya banyak info yang kita dah ketahui tentang buah pinggang ini, dan dengan dunia media sosial ni yang mempromosikan makanan dan sebagainya, kita jadi macam tercabar ni. Ni nak jaga gaya hidup sihat, pada masa sama nak juga rasa kenikmatan tu kan. Kena seimbang lah. Kena seimbang. Dah bersederhana. Kita tadi bercakap lebih lanjut dengan pakar. Jadi kita ingin mengetahui lah bagaimana pula pesakit buah pinggang ini kan. Kita tahu dalam masa setahun PKP telah jalankan. Jadi bagaimana rutin mereka belum dapatkan rawatan dialisis, pada masa sama perlu mematuhi arahan, peraturan kan. Baik, kita nak bersama dengan Encik Roshdi Khalil Mufti berada di talian sekarang. Secara maya, hello. Ya, hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik Roshdi. Okey, saya difahamkan Cik Roshdi dah 5 tahun menghidapi penyakit buah pinggang ini. Ya, saya. Okey. Ya, saya. Jadi dalam masa setahun ni kan kita dah ada PKP 2 kali ni. Jadi bagaimana rutin kalian kan untuk mendapatkan rawatan dialisis ini? Adakah melalui kekangan ataupun cabaran yang sebelum ini tak pernah lalui lagi ke? SOP-SOP yang telah ditetapkan buat kalian untuk mendapatkan rawatan dialisis ini? Okey, bagi pendapat saya, pesakit dialisis ni akan jalankan benda yang sama walaupun during pandemik ke ataupun tak, kami tetap akan pergi ikut rutin kami biasa lah. Macam saya ni memang shift Isnin, Rabu dan Jumaat. So walaupun dalam keadaan yang agak sukar ni, kami tetap kena pergi, tetap kena follow dia prosedur dia. Kalau walau macam mana pun tetap kena buat jugalah. Tapi bagaimana juga penjarakan tu? Ataupun mungkin satu hari itu dikurangkan ke pesakit untuk berada dalam satu masa ke kan untuk menerima rawatan dialisis kan lama dalam 4 hingga 5 jam kan? Betul. Okay. Bagaimana jumlah yang ditentukan? Mungkin diawalkan sesi tersebut ke? Kalau ikutkan saya di KPJ Maputra ini, kami buat masa itu tetap yang sama. Tetap yang ada sama. Perubahan pun sebenarnya. Tetap sama. Memang kena buat treatment itu selama 4 jam juga, walau macam mana pun. Tapi di sini, di KPJ Maputra ini, diorang ada schedule yang betul lah sebenarnya. Kalau belah pagi itu memang pukul 6 pagi semua dah start dah. Yang second shift memang dah start pukul 12, yang petang macam kami ni start pukul 3, pukul 4 lah. Memang akan habis tepat pada pukul 8.30, 9 macam tu. So bagi saya memang walaupun dalam keadaan yang agak sukar ni, tak ada sangat perubahan pada dari segi masa sebenarnya. Semua jalan biasa sebenarnya. Rawatan seperti biasa ya, tiada masalah.
Cik Rosdi, Ada mungkin masalah. mungkin boleh kongsikan kepada kami lah bagaimana permulaan Cik Rosdi dapat tahu bahawa Cik Rosdi menghidapi penyakit buah pinggang ni? Okey, saya first find out penyakit ni pada tahun 2013. Masa tu actually saya jumpa dengan pakar spesialis saya di Tawakal. Okey, pada penggunaannya saya tak rasa ada simptom sakit pada buah pinggang pun. Pada ketika itu saya cek saya ada masalah. Saya ingat saya ada masalah jantung actually. Cek, buat ECG, buat stress test semua. Actually tak ada masalah langsung dengan jantung saya. Tapi bila dah kat hospital ni, bila dah start ambil darah tu yang kami find out ada penyakit lain lah. So bila dah ambil darah tu, doktor find out yang saya punya reading, saya punya kidney dah makin dia tak normal seperti orang-orang yang biasa je ni. Memang tak ada simptom ke? Tak ada simptom langsung tak ada simptom. So selama 2-3 bulan tu memang saya kena jumpa pada pakar saya, lepas tu dia buat saya kena buat biopsy test. Actually dia ambil kidney sampel saya tu. From there malangnya actually saya terpaksa hadapi yang kidney saya ni dah 50% rosak dah masa tu. So doktor actually advise saya untuk prepare untuk buat dialisis within a few years time lah. Mungkin ada sejarah keluarga ke yang menghidapi penyakit buah pinggang? Memang tak ada. Saya tak ada langsung. Memang langsung tak ada. Tak ada simptom, tak ada sejarah keluarga. Memang tak ada. Baik, bagaimana? Dia ni macam saling killer sebenarnya. Tiba-tiba dia kena infect sedikit ni saya. Macam saya ni memang tak ada any penyakit kencing manis ke ataupun tension. Tapi masalahnya dia berlaku pada dia effect saya punya immune system saya sendiri sebenarnya. So from there dia start to spread lah. So macam saya mengalami masalah seperti breathing problem, susah nak tidur. Lepas tu kaki pun start bengkak, muka jadi puffy semua. So those ada simptom yang kita akan mengalami kalau bermula nak start sebelum nak dialisis tu. Baik. Tapi pengalaman saya paling pahit bagi saya ialah bila kita cucuk dekat leher. Sebenarnya tadi yang dah tengok dekat gambar tu, itu memang agak sakit sebenarnya sebab dia cucuk. But that needle actually dia akan berada dalam leher for about a month or two actually. It's a very long needle actually. It's in your neck je. Belum nak start cucuk kat tangan lah. Cik Rosdi, kami mendoakan agar Rosdi sentiasa kuat, sentiasa tabah untuk melalui ini. Kami doakan yang terbaik buat anda. Semoga sembuh. Sihat, simpatinya sihat walaupun menghidapi penyakit buah pinggang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Rosdi Khalil Mufti, iaitu saya pernah juga bersamamu kan antara bila membabitkan sakit buah pinggang ni. Saya tak boleh bila lepas mereka buat rawatan dialisis. Bila pulang tu jalan pun macam terhuyuh hayang, kepenatan, kena terbaring, ambil rehat. Dan sebab takut ada juga yang muntah dan sebagainya kan. Jadi bayangkan kalau kita mabuk laut tu sehari, ini mereka berhari-hari untuk menentukan macam mana nak stabil balik darah dan sebagainya kan. Itulah bukan itu saja dalam fasa pandemik ini kita dengar juga kes-kes memberikan jangkitan di pusat dialisis kan sebelum ini kan. Jadi banyak perkara yang memang perlu diperhalusi dari segi SOP-nya walaupun diperketatkan di pusat dialisis kita pun perlu memastikan diri kita ni bila ke sana untuk buat rawatan pun kita jaga. Betul. Baik. Itu sebahagian daripada perkongsian kami sempena dengan Hari Buah Pinggang Sedunia ini. InsyaAllah kita doakan moga mereka yang menghidapi penyakit buah pinggang ini sentiasa kuat. Kuat, insyaAllah. InsyaAllah. Kan? Kita doa yang terbaik buat mereka juga. Dan yang kita rasa kita ni sihat dan sebagainya, jangan terlalu yakin. Kalau diperlukan, buatlah rawatan seperti yang dipesan oleh Datuk Dr. Zaki tadi, setahun sekali pemeriksaan itu.